Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin. Kita muka surat 22. Wal maqalatur rabi'ata asyarata an ba'dil hukama ay atibba'il qulubi wa humul awliya man tawahama anna lahu waliyan awla min Allahi qallat ma'rifatuhu billahi. Wal ma'na man dhanna anna lahu nasiran aqraba min Allahi wa aktsara nusratan minhu fa innahu lam ya'rif Allah ta'ala. Wa man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Ay wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammaratu wal-lawamatu fa innahu lam ya'rif nafsahu. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, mulai ihsan limpah kurnia dia masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia berikan segala keperluan untuk membolehkan kita meneruskan kehidupan. Semuanya tiada lain melainkan anugerah Tuhan, yang kita ni kalau nak nisbah hidup tak ada sebarang kelayakan. Alhamdulillah, limpah kurnia belah ihsan Allah Ta'ala. Diberi kita kemudahan taat, jauhkan kita daripada maksiat. Limpah kurnia belah ihsan Allah Ta'ala, dia sedarkan kita ada kesilapan kita, kealapaan kita, ikut nafsu kita, ada sifat-sifat mazmumah kita, jadikan kita nak menyesali sifat-sifat yang terkeji untuk sentiasa memperbaiki diri, mentauhidkan ilahi, kasih pada Nabi. Alhamdulillah, limpah kurnia belah ihsan Allah Ta'ala. Diberi kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan malam ni boleh hadir untuk kita insya-Allah manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Nasaihil Ibadah. Kita nak sambung ni, kata dia maqalatu ar-rabi'ata asyarata, maqalah yang ke-14. Dia nak ambil petikan ni, kata dia an ba'dil hukama, sebahagian daripada hukama. Siapa hukama di sini? Iaitu kata dia atibba'il qulub, iaitu ahli rawatan hati, bahasa lain doktor hati, doktor batin. Siapa dia doktor batin? Kata dia humul awliya, doktor batin ni awliya. Yang lepas pun memang macam ni huraian dia, cuma yang lepas disebut hukama itu adalah awliya. Satu lagi istilah disebut hukama ni, orang bijak pandai, atau dalam istilah lain dipanggil ulama muhaqqiqin, adalah atibba'il qulub. Mereka ni adalah doktor hati, doktor jiwa, doktor rohani. Kita memang perlu pada doktor rohani ni, pasal
Doktor jasmani kita memang tahu dah, yang tu kalau sakit pun kita pandai cari ubat. Tak pandai cari ubat pun kita pandai cari doktor. Tapi masalah kita ni, kita tak kenal penyakit rohani, penyakit batin. Yang berapa ramai yang orang ada sakit batin tapi tak pernah cari ubat. Kalau bagi ubat kan kadang orang tak nak. Dia tak tahu yang tu adalah proses pemulihan untuk membaikkan diri dia. Tapi bila bagi ubat, ramai orang tak suka, ramai orang benci berbanding dengan penyakit zahir. Penyakit zahir ni sakit je semua pakai cari ubat. Sakit mata cari ubat mata, sakit gigi cari ubat gigi, sakit telinga cari ubat telinga, luka pun cari ubat, masuk selumbar pun cari ubat. Tapi kalau hati penyakit, ada riak, ada ujub, takabur, ada lawamah, ada ammarah, ada mulhimah, ada sukakan kebesaran, pangkat, kasih pada dunia, buta mata hati, tak sedar ke ilahi, tak sedar Allah lah yang hakiki wujud. Kita ni diwujudkan, tak boleh nak isbatkan wujud Allah Ta'ala, tak boleh nak isbatkan Allah ni kamil, kita ni naqis, kita ni serba kekurangan, penuh keberhasiatan pada dia. Tu penyakit batin tu. Penyakit batin ni, berapa orang sangat yang betul-betul nak pergi berubat dan sedar batin berpenyakit. Ramai orang bila sakit jasad pergi hospital, pergi klinik, jumpa doktor, ambil ubat. Tapi kalau penyakit batin ni, dia bukan cari ubat, ada yang sampai bunuh diri pasal batin dia rosak. Dia rosakkan diri dia sendiri, dia rosakkan keluarga dia, dia rosakkan masyarakat, dia rosakkan orang lain. Besar sekali dia rosakkan diri dia. Ni masalah orang sakit batin. Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kenal penyakit batin ni dan dapatkan rawatan itu. Dan mesti dapat rawatan ni, rawatan daripada doktor batin lah. Apa dia? Para awliya. Para awliya dia tak buka klinik. Mungkin kenal siapa dia awliya. Dia tak buka klinik, cari nombor daftar dengan kerajaan. Kalau daftar kerajaan pun, kerajaan bukan iktiraf dia. Pasal tak ikut cakap kerajaan. Okeylah, sebut ayat-ayat macam tu kan. Nak kenal awliya pula, paling besar ciri awliya nak tengok akidah dia betul. Dia bertegas dengan syariat. Ni awliya. Kalau awliya lembek akidah, wahabi pula, tak bertegas dengan hukum syarak, yang syubhah pun ditelan, benda yang hak dia kata batil, batil dia kata hak, menipu pula tu, menyembunyi pula ilmu, menyembunyi pula benda yang hak, takut pula menyatakan kebenaran, gementar dengan takut periuk nasi tak berasap, takut pula dengan makhluk, cintakan dunia, habislah awliya benda itu kan. Baik. Jadi perkataan ni ambil daripada doktor pakar rawatan hati, rawatan batin. Mereka adalah awliya. Dan jangan tak tahu berguru dengan awliya ni adalah bab paling susah kali. Guru dengan berubat dengan doktor tak susah. Dia bagi ubat telan je. Dia bagi pantang-pantang pun kalau kita nak baik, memang berpantangnya. Walaupun ada jugalah yang tak langgar pantang, yang langgar pantang. Tapi bab guru batin ni, hak ni memang susah. Bahkan kita sendiri, kita akan kenal diri kita bahawasanya memang susah untuk mendidik nafsu kita. Tengok dia nak sebut apa ni. Yang ni nak menunjukkan sejauh mana kita dah berjalan betul-betul atas jalan Allah Ta'ala. Dan kita memang nak islahkan diri kita, nak jalankan diri kita ni sebagai hamba, mengiktiraf kekuasaan Allah Ta'ala belaka, usahakan untuk diri sentiasa taat Allah Ta'ala, sentiasa diingat dengan Rasulullah SAW di hati sentiasa tersemat, insya-Allah. Dia kata macam ni, man tawahama anna lahu waliyan aula minallahi qallas ma'rifatuhu billah. Kata dia, orang yang dia rasakan bahawa ada baginya penolong yang lebih utama dari Allah Ta'ala. Kalau ada orang yang dia boleh rasa ada selain pada Allah Ta'ala boleh bagi pertolongan. Dia boleh rasa selain pada Allah Ta'ala boleh bagi mudarat, mudafaat. Apa jadi ni? Dia boleh rasa
memang rasa, memang bahkan tak pernah rasa ke Allah Ta'ala, bahkan sentiasa bergantung harap pada makhluk. Bergantung pula tu bukan bergantung atas jalan asbab, tapi bergantung dengan hati sanubari. Dapat duit rasa lega banyak kan. Sakit dapat ubat, lega lah dapat ubat, contohlah kan. Bukan salah untuk berubat, tapi yang ni yang dia sebut. Kalau ada orang yang memang dia rasa penolong ada yang lebih utama daripada Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain, saya ngaji Tok Guru sebut, apa masalah kita, tak rojok pada Allah Ta'ala dulu, bahkan rojok pada ghairullah, rojok pada aghyar dan akdar, rojok pada selain pada Allah Ta'ala. Maksudnya kita duk rasa selain pada Allah Ta'ala tolong kita lah. Macam tu lah, betul kan? Kalau kita memang rasa Allah Ta'ala penolong kita, apa masalah pun macam mana? Allah. Apa masalah pun? Allah. Apa kesakitan pun? Allah. Apa kerumitan pun? Allah. Buka mendasar ada perangai budak-budak macam ni pun? Allah. Kat kita pun ada masalah macam ni, macam mana? Allah. Anak bini ada masalah macam mana? Allah. Berjalan ni ada halangan macam mana ni? Tak boleh nak rentas negeri lah, vaksin lah, apa benda lah, 2 dos, 3 dos, 4 dos, 5 dos, 50 dos. Allah. Nak pergi ngaji susah ni lah, tak ada orang lah, tak ada kawan lah, tak ada belanja lah, tak ada kenderaan lah. Allah. Dalam masa yang sama, tak menafikan usaha ikhtiar. Ada benda kita pernah belajar Pak tu. Bahkan bab usaha ikhtiar ni, tak sebut pun tak apa rasanya. Pasal memang kita fokus tu. Kita memang fokus perjalanan jasad. Kita memang fokus perjalanan sabab musabab. Hati kita memang tak fokus pada musabbibul asbab. Inilah penyakit kita yang paling besar sekali. Jadi kalau siapa duk sangka bahawasanya dia adalah wali, dia adalah penolong, bahawa ada bagi dia annalahu, ada bagi dia selain pada Allah Ta'ala ni boleh tolong dia, ada duit dia rasa lega, ada kelegaan dia rasa dengan Allah Ta'ala. Tak pernah faham maksud hasbi Allah, cukup akan aku dengan Allah, Allah ni cukup untuk aku, Allah is enough for me. Bukan senang sembang mulut boleh lah. Sebab ni dia kena faham betul-betul siapa Allah, siapa makhluk. Orang yang tak faham perjalanan tauhid, tak faham maksud la ilaha illallah, tak boleh nafi apa nak nafi, tak boleh isbat apa sepatutnya isbat, ilmu pun tak dapat, macam mana nak boleh isbat dengan hati sanubari kan? Macam mana nak jatuh hati ke Allah Ta'ala, tak mahu ni kan? Bahkan kadang kita mengaji dah faham pun masih lagi alpa dan leka, masih pergantungan kita pada selain pada Allah Ta'ala belaka. Banyak pergantungan kita pada selain pada Allah Ta'ala. Tu bahasa mudah dia. Apa dia selain Allah Ta'ala tu? Masing-masing. Lain orang, lain dia punya masalah dia. Lain tempat pergantungan dia. Kalau isteri digantung ke suami. Kalau suami dia akan bergantung pada duit, pada kerja, majikan. Dan pemimpin dia bergantung pada rakyat, pengaruh, kepercayaan, apa seumpama tu. Masing-masing ada masalah masing-masing. Tengoklah kita duk rasa penolong utama sekali Allah ke ataupun mahasiswa Allah. Baik, apa akan jadi orang macam ni? Kata dia sedikitlah makrifahnya dengan Allah. Maksudnya pengetahuan ni dengan Allah sikit sangat. Bahkan tak kena gaya, tak ada. Pasal tak pernah jatuh hati ke Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Allah maghfir lana. Banyak orang kalau kita semak tu kata penyakit batin ni, jarang orang dia nak merenung, nak tengok batin dia ada penyakit, lepas tu nak berubat macam mana. Sikit sangat. Tapi kalau penyakit zahir ni, demam kita boleh rasa demam. Demamnya kalau jenis Panadol dia ingat Panadol. Kalau jenis pergi farmasi dia ingat farmasi. Apa lah, saya tak kata orang lain. Kita memang 24 jam macam tu kan. Apa yang ada keliling kita, memang kita cepat rujuk pada sabab musabab yang ada keliling. Hati nak jatuh pada siapa yang menyusun sabab musabab tu, siapa yang mendapatkan sabab musabab tu. Itulah paling payah sekali. Dan itulah perjalanan tauhid, itulah perjalanan akidah,
Itulah perjalanan antara istilah dia sebut ni ma'rifatullah. Jadi kalau tak boleh rujuk pada Allah Ta'ala yang iyyaka nasta'in, engkau jua ya Allah kami mohon pertolongan dalam apa keadaan. Kalau belum boleh tahap tu, maksudnya sedikit sangat arif kita dengan bab ketuhanan, bahkan tak kena gaya duk syirik 24 jam. Na'udzubillah. Pasal apa syirik? Duk hati ini bergantung pada selain pada Allah Ta'ala, syirik. Kaedah ulama kita ajar membesarkan hati dan perasaan ni, membesarkan ada pergantungan dan harapan selain pada Allah Ta'ala, syirik. Dan itu istilahnya isbatul ma'budain. Kita mengisbatkan dua tempat pertolongan, Allah dan maksiat Allah. Syirik ni kalau kat Allah pun bergantung, kat makhluk pun bergantung, tu syirik. Kalau hanya bergantung pada makhluk, tak hadir langsung hati ke Allah Ta'ala, tu bukan syirik, itu kufur. Kita punya penyakit besar. Saya ngaji dengan tutup guru yang ajar bab akidah ni, Allah, memang kalau menghadap guru betul teriak. Teriak apa? Teriak diri kita ni lah yang Allah, jauh sangat hati kita ni nak boleh tersentuh arif, rasa ke dia kan, bergantung ke Allah Ta'ala. Itu yang saya sebut sekali lagi, apa dia? Syirik ni kalau ke Allah pun kita bergantung, ke makhluk pun kita bergantung. Itu kalau ada dua pergantungan, tu istilah ma'budain. Sebenarnya dua bab tempat pergantungan, ke makhluk pun bergantung, ke Allah pun bergantung. Dan bergantungan pula sama berat, maksud ke Allah pun kuat, ke makhluk pun kuat. Tapi kalau ke Allah ni tak pernah apa ada pun bergantungan ke Allah Ta'ala. Bahkan memang duk sentiasa ke makhluk. Ke Allah ni tak pernah terlintas, tak pernah tasdik, tak pernah merasakan, tak pernah ada perasaan, tak pernah tersentuh, tak pernah ada kesedaran, ada precaution pada Allah Ta'ala, tak ada. Tu kata bukan syirik, tu kufur. Kufur ni terhijab langsung, tertutup langsung, tak boleh nak rasa langsung, isbat ke Allah Ta'ala. Syirik ni ke Allah Ta'ala boleh rasa, ke makhluk boleh rasa. Orang lain tak boleh menilai bab ni sendiri ya. Tak ada siapa boleh tolong kita bab akidah, melainkan sendiri ya. Kalau kita ada isteri tak boleh tolong kita. Kita ada suami tak boleh tolong kita. Kita ada mak ayah kita tak boleh tolong kita. Tu siapa boleh tolong kita? Kalau hakiki tolong Allah. Di atas kita ni faham atas proses sabab musabab yang kita ada taklif. Taklif tu atas kita. Ada benda tu tunggu kita dah ajar. Para ulama dah maksud, dia bagi tahu. Dia dah ajar. Dia dah tunaikan tanggungjawab dia. Nisbah Rasul, dia telah menyampai. Ulama kita pun mereka memang dengan karangan, asuhan, prinsip, macam-macam perjalanan dia ajar kat kita. Dia dah turunkan segala apa yang mereka perolehi, apa Allah Ta'ala telah ilham dan anugerahi untuk kita ni mudah mencapai ilahi. Tapi kita ni lah yang degil. Jadi asal nak sebut, kalau kita memang dapat pelajaran satu, pula tu nak kata tak ada orang nak boleh ubah kita, melainkan kita. Tu yang wajib atas setiap orang pergi ngaji, belajar macam mana nak arif dengan Allah Ta'ala. Fardu ain tu bukan fardu kifayah, bukan sunat muakkad, bukan tak apa, tak kenal Tuhan. Janganlah. Astagfirullah. Itu besar sangat pelajaran kita bab ketuhanan ni. Tu yang kalau dia rasa ada penolong lebih utama daripada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah pun ada, selain daripada Allah Ta'ala pun ada. Yang ni sikit sangat makrifah. Cuma bahasa sikit sangat makrifah ni lembut lah. Kalau sebut syirik, nampak kasar. Kufur, lagi kasar besar. Kasar tak kasar, tak ada orang nak boleh menilai kan apa yang ada kat kita, melainkan kita. Jadi itu yang isyarat ulama kata, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa boleh kenal diri dia, dia meletakkan dia punya tempat pergantungan kat mana, sama ada bergantung kepada Allah atau selain pada Allah Ta'ala. Man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu, dia boleh kenal Allah Ta'ala. Jadi kita ni kalau memang kita ni tak pernah ingat ke Allah Ta'ala langsung,
zikir tidak, selawat tidak, ke Rasulullah tak ingat, mak bapak tak ingat. Kita dah ingat apa benda tak tahulah. Hoha hari-hari. Kalau tak hoha pun tak adalah hoha, tapi tak isbatkan Allah Ta'ala, tak isbatkan Rasulullah. Maksudnya kita hoha lagi. Istilahnya hati ni ghaflah. Akhirat esok semua kita akan mengaku hadapan Allah Ta'ala ni, laqad kuntu fi ghaflatin min hadza, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Antara yang bersaksi kat kita, Korin kita nanti, dia akan saksi kat kita, engkau dah lupa benda-benda macam ni. Bahkan kita sendiri nanti akan mengaku, memang aku lupa dan lalai ya Allah. Bila akhirat esok mati ya, akhirat tu kita dah belajar bab akidah, bab akhirat ni mati je, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Mati je, fakashafna anka ghita'aka. Mati je Allah Ta'ala kata kami bukakan semua tutupan hijab. Kita tak faham dan tak sedar ke Allah Ta'ala tu, mati je sudah habis. Itu kata-kata ulama, an-nasu niyamun idza matan tabaha. Manusia ni semua dalam keadaan tidur, bila mati baru dia sedar. Bila sedar baru rasa bergantungan ke Allah Ta'ala, baru rasa Allah bagi hidup kita. Masa hidup lali, mangli, lalai, tidur, tak sedar, steam, ketum, apa adik-adik bahasa saya sebut itulah kan. Banyak hal kita ni kan. Itu yang minta lah Allah Ta'ala, Allahul Musta'an, ya Allah, kat dia saja kita minta tolong. Maksudnya apa? Kita pun lemah juga, hemah pun lemah, ilmu pun sikit, ada prasarana yang ada keliling tak membantu, kepahaman pun nipis kan? Ya Allah, Allah maghfir lana. Baik, jelas apa dia sebut tu. Jadi kalau kita faham tu, apa saja masalah kita, besar sekali rujuk Allah. Apa saja keadaan kita, rujuk Allah. Lepas tu kena banyak zikrullah. Cuma nak zikrullah lah pula, tak rajin lah nak zikrullah. Dalam zikrullah ramai-ramai pun kita malas. Tambahlah nak zikrullah seorang-seorang, lagilah malas berlapis-lapis, berkeping-keping malas. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Jadi apa maksud perkataan aulia ni? Kata dia maknanya orang yang menyangka bahawa dia punya penolong yang lebih dekat daripada Allah Ta'ala dan lebih banyak pertolongan darinya dari Allah Ta'ala, maka dia belum kenal Allah Ta'ala. Belum kenal Allah Ta'ala, belum lagi. Satu, Allah Ta'ala atas sebut ulama-ulama kita, dia uji kita macam-macam. Dia bagi kita sakit, dia bagi kita masalah, dia bagi kita macam-macam hal. Lain orang lain masalah dia. Dia tengok kita ada masalah tu, nak minta ke siapa, nak bergantung ke siapa, nak harap ke siapa. Saya tak kata orang lain, saya kena sebiji-sebiji, satu. Betul, lain orang lain masalah. Lain masalah. Kalau dulu, masalah cara dulu. Cara sekarang. Tapi nak banding dulu dengan sekarang lagi masalah besar. Lagi masalah besar. Dulu kita tak rasa duduk pegang pondok sendiri punya. Dulu tumpang pondok orang. Kita rasa macam, kenapa kau tak buat macam ni? Kenapa kau tak buat macam ni? Bila kita pegang ni, baru kita tahu kan apa masalah dia. Tahu tu satu hal. Lepas tu, kau nak bergantung kat siapa? Tu lah. Saya sebut kat saya banyak tu lah. Banyaknya kita lemah lagi. Satu perjalanan kita jauh lagi untuk betul-betul nak faham, boleh idrak Allah Ta'ala, isbat Allah Ta'ala, nak boleh isbatkan wujud dia, tu pun terlalu jauh lagi kan. Nak sabit ya Allah ni dia hakiki wujud, atau istilah ulama dia sebut apa, wahdatul wujud kan. Allah Ta'ala ni zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia. Nak rasa tiada apa kat kita ni, betulkan nafi, tak ada siapa sesuatu dah pada makhluk ni tempat kita nak boleh bergantung. Tak boleh, makhluk bukan tempat bergantung. Tempat bergantung ni hanya Allah. Walaupun ambil makhluk, buat memang keliling kita makhluk, kita pun makhluk, anak bini makhluk, kenderaan makhluk, duit makhluk. Yang tu kita ambil atas jalan sabab, dia atas wasilah, dia atas perantara, dia atas laluan. Hati ni sentiasa dengan Tuhan.
Kaedah macam tu. Cuma siapa usaha dia dapat. Siapa beringat, siapa yang bila salah dia istighfar, rujuk balik ke Allah Ta'ala, dia akan sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala setiap masa, dia dapat tauhid. Dia dapat tauhid. Hadanallah ila siratil mustaqim. Baik. Kemudian pula kata dia, wa man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsi qallat ma'rifatuhu bi nafsi. Dan orang yang merasakan bahawa ada baginya musuh yang lebih memusuhi daripada dirinya sendiri, sedikitlah makrifahnya dengan diri sendiri. Hak ni memang sebiji atas kepala kita. Boleh faham maksud dia? Orang yang dia rasakan bahawasanya diri dia tu, kalau bahasakan kita ni, kita rasa ada musuh yang lebih besar kedudukan status dia sebagai musuh selain daripada nafsu kita, diri kita. Diri kita lah musuh paling besar. Yahudi, Nasrani, Freemason, apa lagi? Dajjal, apa lagi yang sebut? KKM, weh kasar sangat. Kerajaan, apa lagi lah ni orang sebut? New World Order. Kan memang lah kan, fitnah akhir zaman lagi. China, Amerika Syarikat, Yahudi, Nasrani, apa lagi? Wahabi, pandai. Wahabi, liberal, apa LGBT. Memang kita rasa berserabut dengan dia orang ni. Tapi kita tak rasa berserabut dengan diri kita yang berserabut ni. Padahal yang berserabut tu bukan mereka, kita lah berserabut. Kalau buat seorang-seorang tu, saya ngaji, tutup guru, duk sepak, senang je. Duk seorang-seorang, duk buat apa? Tu dia tanya. Duk seorang-seorang buat apa? Yahudi tak ada, Nasrani tak ada, apa lagi tak ada? Ketua Jururawat tak ada, tu. KKM tak ada, Wahabi tak ada, liberal tak ada. Duk seorang-seorang buat apa? Tu yang kata ulama betul, dia kata nafsuka asyaddul a'daika nafsuka allati baina jambaika. Asyaddu a'daika adalah nafsuka allati baina jambaika. Musuh yang paling susah ni, musuh yang paling ketat, musuh paling besar sekali adalah nafsu kau. Allati baina jambaika, yang ada antara dua lambung kau. Tu istilah-istilah lah. Dengan bahasa lainnya, musuh paling besar kita nafsu. Nafsu. Hatta kalau pergi perang sabilillah sekalipun, yang rosakkan niat kita nafsu. Kita sedekah banyak-banyak, wakaf, infak, belanja jalan Allah Ta'ala, Jahannam ke habis semua amalan kita apa? Nafsu. Kalau ada benda lain. Yahudi rosakkan amalan kita, mana ada? Yang rosakkan kita sendiri, kita. Amalan yang kita buat, kita bina, yang Jahannam kan balik, bukan Yahudi Nasrani rosakkan, kita lah rosakkan. Nampak tok guru kata, doktor batin ni kalau dia bagi ubat, dia cakap macam tu lah, cukup, itu penawar besar kita, tu ubat kat kita. Itu nak suluh hati kita, memang penyakit banyak. Memang selagi duk hidup ni memang tu lah dapat penyakit kan. Itu saya nak sebut macam mana, macam tu lah kan. Saya sembang panjang sangat kan. Sebut lagi kan. Saya duk sebut arnab. Ada penyakit tu kan. Ada penyakit. Kalau bela kuda ada penyakit, bela arnab ada penyakit. Semua ada penyakit. Kita pun tak sedar, kita pun banyak penyakit sebenarnya. Habis penyakit ni. Belilah ubat nak rawat kan. Malah ubat sembelih ya. Tak apa lah tu. Kita takkan nak sembelih kita. Nak sembelih kan. Dan nak sembelih tu, sembelih apa? Sembelih nafsu. Macam mana nak sembelih nafsu ni? Bagi pergantungan ke Allah Ta'ala. Bagi rasa bahawasanya yang musuh kita, yang menyebabkan kita jadi lolak ni, nafsu kita. Nafsu kita yang menyebabkan malas baca Quran, malas nak selawat, malas nak wirid, malas nak zikir, malas nak mengaji. Semua ni malas. Bab taat ni cukup menyegan. Tapi kalau bab hoi. Bab makan sudahlah. Pergi makan sebut entah mana.
Nak makan angin, sebut je tak mana. Tapi sebut baca Quran, sebut zikir, sebut telaah kitab, sebut muhasabah diri, duduk, tafakur, zikir, selawat, macam mana? Pegang je Quran. Saya tak kata orang lain, saya sebut saya ni. Saya sebut saya cerita ni bukan saya kita tonton sikit pun. Saya sebut saya. Pegang je Quran. Baca sembahyang tu. Orang pegang siap okey. Apalah aku ni nak jadi. Tambah pula buka Shopee, kedai macam pergi supermarket kan. Apa benda aku nak beli ni. Cari semua. Dalam sembahyang boleh jumpa nak beli apa. Pegang je tasbih. Allah. Satu kalau saya suka lagi ada orang yang jadi, memang saya ada guru pun ni. Suka lagi dengar guru cakap biar kita kena balun gelembuk pasal puas hati bubuh kat kita kan. Lagi dia kuat balun lagi saya seronok. Siapa? Padan muka aku kan. Kena balun. Kalau saya orang lain saya tak tahu. Pasal kita dah diajar, tutup guru dah ajar kat kita, apa yang kita nak cari. Dia tahu apa matlamat hidup. Dia dah bagi lah semua pengetahuan yang sepatutnya yang kita nak kena ambil faham. Ilmu yang dia ajar banyak lah. Cuma kita lah nafsu kita masih liar lagi. Liar kan. Baik. Itu yang dia kata, kalau ada orang dia rasakan ada musuh yang lebih besar untuk dimusuhi lain daripada diri sendiri. Istilah diri sendiri ni nafsu kita lah. Bahasa tu disebutkan di'a'da min nafsika. Asyaddu a'daika nafsuka. Itu ada sebut yang tu hadis Nabi SAW. Musuh yang paling besar sekali adalah diri kau, nafsu kau. Satu ulama' tasawuf kita sebut, antara kita dengan iblis, syaitan, dengan nafsu, nak lawan nafsu ni 70 ganda lagi susah daripada iblis. Iblis dia tak boleh kacau kita tu ke mana. Iblis dia tak boleh pegang tangan kita. Iblis dia tak boleh jerit kat telinga kita. Tak ada. Dia tak boleh. Dia bukan apa? Quran Allah Taala mention kat kita, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan ni dhaif sangat. Tipu daya yang besar kali apa? Tipu daya nafsu. Dan nafsu ni kalau disebut orang lelaki, Allah Taala isyarat dia punya besar sekali tipu daya perempuan. Quran sebut macam mana? Inna kaidakunna azim. Tipu daya orang perempuan ni besar. Bukan nak buruk-buruk siapa saja, nak tunjuk isyarat. Allah Ta'ala maklum dah kat kita, tipu daya syaitan dhaif. Tipu daya perempuan besar. Orang salah apa perempuan ni? Salah nafsu. Tua-tua pun tengok orang perempuan macam mana? Seronok lah. Kau muda-muda ni saya tak heran lah kan. Satu muda-muda ni bila ada campur dah lelaki perempuan, kadang bukan perempuan terus mana pun, biasa je. Tapi bila ada orang perempuan masuk, wow, jangan. Walaupun yang perempuan tu bukan pakai seluar, bukan pakai t-shirt, apa dia? Pakai burdah, labu-labu. Burdah. Jubah pun jubah Yaman, burdah pun burdah Arab. Pergi tu kan. Burqa tutup biji mata pun tak nampak. Kalau yang buka nampak mata, nampak lagi bulu keling, nampak lagi alis mata, boleh nampak lagi. Tak, tutup semua. Tera tu pun, jangan bila ada perempuan macam mana, orang lelaki. Tengok, betul tak saja? Betul tak? Tak ada. Tak ada, memang kayu orang ni, batu. Tak ada perasaan. Satu dia ajar kat kita apa? Mengaji, bertirai. Masalah orang perempuan nak tengok guru satu hal, tapi guru nak tengok orang perempuan tu salah. Datuk saya pun nak buat peraturan nanti. Nak jumpa saya kalau syarat burdah. Tu bagus tu, saya kata bagusnya COVID ni apa? Senang, semua pakai face mask. Tapi jumpa kita tak pakai face mask pula. Alamak, tu pening tu. Pening. Orang kata awak nafsu ustaz kuat sangat. Aku tampak lagi apa tu. Macam kau tak ada nafsu lah. Sorry saya sebut bahasa gitu Dan memang ada kawan-kawan saya cakap macam tu pun. Kawan saya kata macam mana?
Memang orang mengaji ni dia akan faham apa perjalanan batin ni, dia tahu lah apa masalah diri dia. Orang tak faham, dia akan kata apalah, ustaz ni ustaz senang. Apalah ustaz ni, tengok perempuan tergetu pun tak tahan. Orang lain tengok, alah pergi kelab malam tak ada apa-apa pun, memanglah kau hati dah batu, dah macam babi lah. Berwasa gitu senang. Tak ada langsung sensitivity kan. Dia babi, tengok babi keliling babi betina, bukan ada masalah apa dah, babi memang tengok babi. Tapi bila rimau tengok babi kan, tak faham sudah. Nak cerita apa ni? Nafsu kita memang jahat. Satu kalau ikut peraturan pondok, peraturan orang sisi agama, dia memang kena asing. Perempuan jauh, lelaki jauh, asing. Pakaian, bayang tengok, ada bab kita belajar sahabat dengan isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah ummahatul mukminin. Sahabat tak boleh kahwin isteri Rasulullah. Undang-undang yang ada. Untuk nak jaga ni supaya zalika atharu liqulubikum wa qulubihinna. Buat macam mana? Itu yang peraturan nak jumpa isteri Rasulullah mesti min wara'i hijab. Fa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Siapa? Zalika atharu liqulubikum wa qulubihinna. Orang perempuan pun dia tak rasa dia nak tunjukkan diri dia pasal dia pun duduk berkelubung. Ada orang perempuan, orang lelaki pun dia akan rasa selamat. Siapa tak ada, dia tak tengok apa jisim, tak tengok orang perempuan tu sendiri, bentuk pun tak tengok. Tapi jaga kadang suara pun dah cukup dah untuk bagi masalah. Suara je, dengan suara je. Ustaz nak tanya sikit, dengan suara pun alah, bini aku pun tak suara macam ni. Dia main. Tuan-tuan tak apalah, wali-wali tak apa. Saya nak sebut ni penyakit dan ulama kita ajar, lagi kita ke depan, lagi kita nak berurusan dengan Tuhan, inilah benda-benda yang jadi cabaran. Jadi apa cabaran kita? Yahudi, New World Order, fitnah Dajjal, KKM, tu tak? Ketua Jururawat, apa? Tak aja sebut bila nama-nama lima tu kan, apa? Sistem Islam, LGBT, Wahabi, apa? Tak, nafsu kita. Itu bahasa mudahnya. Seorang-seorang buat apa? Cukup lah untuk kita jawab. Wahabi kacau seorang-seorang. Seorang-seorang ni Allah tak aras, gitu. Tak ada. Bodoh dia jadi masalah itu. Seorang-seorang ada, Allah ada tangan, Allah ada mata. Bodoh. Apa seorang-seorang? Sendiri tahu lah. Tak payah hurai ni. Dia kata balil insanu ala nafsihi basirah. Baik. Jadi apa maksud perkataan tu? Kena hurai lagi, ikut tak faham. Dia kata waman dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammarati, kita baca itu, wal lawamati fa innahu lam ya'rif nafsahu. Kata dia, maksud ayat tu, orang-orang yang menyangkakan bahawa dia mempunyai musuh yang lebih kuat daripada nafsu amarahnya dan nafsu lawamahnya, maka dia belum kenal diri sendiri. Itu yang bahasa mudahnya. Siapa yang duk rasa musuh ni, ada dia rasa musuh yang lagi besar daripada nafsu dia, maksudnya belum kenal diri. Jadi orang yang kenal diri ni macam mana? Dia kenal nafsu, runtunan nafsu tu dia boleh kenal. Apa? Nafsu ni atau istilahnya panggil hawa nafsu. Apa? Keinginan, kecenderungan nafsu tu dia kenal. Saya buat misal, kita kena demam. Kadang tak lalu nak makan, tapi nafsu nak makan tu. Dia fikir apa nak bagi selera sikit ni, dapat mi rebus sedap ni. Makan apa? Kalau boleh dapat bubur kacang, ada pulut lah. Durian pula sikit. Tengok Shopee ada durian tak? Contoh macam mana? Padahal main depan mata, kali makan pun rasa pahit semua, macam mana? Tapi ni hawa ni, keinginan ni macam mana? Menggeledak minta kan? Itu contoh makan. Itu kata lain orang, lain nafsu dia, lain nafsu. Contoh apa? Handset. Dah ada handset ni, slow pula ni. Dapat Note 20 apa? Samsung Flip apa mana? Dapat tu bagus ni. Macam mana? Dia punya hayalan jauh ke depan tu. Pasal apa tu? Ni nafsu.
Jadi bukan Wahabi kacau kita tu, nafsu lah. Dah ada kereta, ish, dapat kereta baru. Ish tu, macam-macam nak ish. Tengok cushion buruk sikit, ish, kalau lebuh lapik cushion, beli yang kulitnya nampak cantik sikit. Satu. Lepas satu rencana kepala otak. Rencana apa tu kepala otak tu? Nafsu lah. Syaitan tak tipu kita gitu. Yahudi tak tipu kita gitu. Nasrani tak tipu kita macam tu. Wahabi tak tipu kita macam tu. Siapa duk tipu kita macam tu? Nafsu lah. Nafsu. Tu yang dia akan pergi kepada harta, kenderaan, isteri, anak, pangkat, pakaian, handset. Zaman lah ni tu lah, hantu raya. Game, tu contoh ke sana. Apa? Masing-masing tak sama. Ada orang tak nak main game langsung. Kan dia orang kata semalam apa? Besar kali kita apa? Allah kan. Oh, hebat kan. Siapa dia seorang kan? Mudah-mudahan memang jadi gitu. Dia tengok pelak. Apa cerita. Jadi siapa yang duk rasa ada musuh lain daripada nafsu dia yang dia rasa lagi besar, belum kenal diri. Belum kenal. Kita belum faham diri itu. Itu saya ngaji tutup guru sebut macam mana? Contohlah, kita nak rehat, katalah kita letih buat kerja apa, mengaji apa rehat. Itu Tok Guru panggil kita. Tok Guru. Katalah dia panggil kita kan, Mat, Zat. Tu cuci longkang pula dah, aku baru nak letak badan. Nafsu memang tak nak nafsu memang tak nak. Longkang pula dah. Tu lepas longkang tu lagi rata tu tanah kat tepi tandas tu, bagi rata, cantik-cantik, pergi comel. Boleh? Waktu lagi mana ada burung mati apa pergi korek tanam. Lepas tu apa pula? Tu nasi ni tukang masak tak ada balik. Kau tengok nasi tu pula. Macam mana? Menyumpah mau kan. Tak boleh tengok orang senang sikit. Semua nak suruh kita. Yang dia buat apa? Jangan. Nafsu. Tu yang saya ngaji tutup guru ajar. Kita dalam ngaji ni nak baikkan nafsu tu antaranya khidmat. Khidmat ni kaedah untuk baikkan nafsu. Saya tak kata orang lain. Saya mengaji pun memang saya khidmat. Khidmat mengajar suku. Khidmat keliling kita tu. Mana sampah apa-apa. Khidmat. Kadang-kadang ada orang tak boleh, kita tolong atur lah sikit khidmat dia kan. Kadang dia tak berakai sikit. Bagilah akai sikit dia nak khidmat apa-apa. Tu pun kadang kita tak buat khidmat. Apa nak buat? Tu hubungan kita dengan Allah. Doa lah pula. Munajat lah pula dengan Allah. Ya Allah, lemahnya aku. Aku pun tak boleh nak khidmat tu mana. Aku suruh orang buat khidmat. Ada perjalanan dia yang kita kena faham perjalanan macam ni. Asal saya nak sebut ialah tu yang kaedah kita nak lawan nafsu ni apa? Khidmat. Masak misalnya. Kita suka masak macam ni. Kalau ada orang yang pegang masak, biar dia masak apa? Dia masak ikan asam pedas. Asam pedas lah kita. Ikan, tu masak apa? Senggang lah kita. Ikan rebus makan dengan kicap air garam, picit cabai je. Ikan rebus lah kita. Ikan pula dah kecil. Ikan sardin tulang banyak, dia rebusnya. Goreng lah patutnya. Dia rebusnya macam mana? Rebus lah kita. Muka macam mana? Alhamdulillah ada juga makan. Ada juga orang khidmat untuk kita masak. Alhamdulillah. Nafsu ni jangan ni. Bodoh kau tak tahu kan masak sedap sikit. Hari-hari ni melantak ikan aja, bagilah ayam. Kita belajar bab ketuhanan ni bukan nanti pergi mengaji tasawuf makrifat, ilmu hakikat, belajar zikir ratib gila-gila ni lah. Situ ke? Saya ngaji tutup guru ajar mengenal nafsu ni benda-benda keliling kita keliling kita Satu kena faham musuh besar kali nafsu. Tu yang pondok ni dia ada prinsip menyendiri. Tu yang satu pondok kalau boleh satu orang. Kita tak boleh buat lagi itulah. Tak cukup tempat duduk. Bila satu orang kenapa? Baru dia boleh menyendiri, baru dia tahu nak buat apa, dia tahu nak telaah apa, baru dia nak cari guru, dia tahu aku bodoh seorang-seorang, dia tak tahu nak buat apa. Aku nak buat apa seorang-seorang ni. Ni tak tahu nak buat apa. Tu yang dia cari. Masa yang sama mengaji. Hari-hari dia kena sepak, dia kena siku, dia kena lutut, dia kena penerajang, kena sindir, ada yang soreh, ada kinayah. Hari-hari kena tegur, betul diri.
Tu yang pondok dia ada prinsip menyendiri. Jangan duduk seorang-seorang tu. Duduk ramai macam mana? Yang pasal dia maklum lah, duduk ramai. Macam mana? Orang ni sembang, satu gelak, 15 orang boleh gelak tau. Satu orang je buat gelak. Tapi kalau seorang-seorang kau nak gelak apa? Gelak lagi orang ketuk pondok. Oi, gelak apa tu oi? Wayar ke? Apa kata wayar. Tapi kalau ramai-ramai orang tak kata wayar. Tu pondok dia ada prinsip menyendiri. Tu kalau ada orang tak faham, kata apalah buat susah-susah pondok, buatlah moden sikit. Kan? Macam-macam tu kalau saya huraikan sana tu. Satu, masih kekal dengan cara tradisi pondok. Tu kamu kalau boleh tak usah ada api. Untuk bagi apa? Lilin. Memang pondok-pondok lilin. Saya duduk ke dahulu sampai lah ni lilin. Tak terbakar ke? Yang pakai elektrik pun terbakar banyak, tak cerita apa. Sibuk untuk terbakar pasal lilin. Yang terbakar pasal lilin berapa kerat sangat kan? Sikit lah sebut-sebut buat macam tu. Langkah keselamatan tu ada. Apa nak sebut? Prinsip tu lah. Bagi kenal diri. Itu yang belajar untuk islah diri. Nak ngapal, nak mengaji, nak buat nota. Pandai susun. Masa tu lah nanti muhasabah diri. Tengok subuh tak bangkit. Ni duduk pondok ni, azan duduk sebelah telinga speaker. Tapi tak bangkit. Duduk seorang-seorang dia boleh muhasabah. Nak jadi apa jadah aku ni? Nafsu apa aku ni? Azan sebelah tak jaga, pekak ke apa? Babi selimut. Syaitan siput kulit. Selimut dengan kulit babi, pandang payah bangun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tak sedar juga. Memang babi sungguh lah tu. Saja saya sebut bahasa-bahasa itu nak pergi sedar kan. Kalau orang yang boleh memikir, dia boleh mikir lah kan. Apa nak jadi aku ni? Duduk kat masjid tapi tak boleh bangun. Orang azan tapi aku tak boleh bangun. Apa pasal ni? Kalau yang lain boleh je kan. Kenapa bila makan laju je? Itu makan pun tak laju. Rupanya ada benda lain. Ada benda lain. Satu menyebabkan makan pun tak apa nak makan. Rupanya ada benda yang lebih seronok dia makan lagi. Pada tu tengok, yang ke demam? Tak demam. Tapi tengok macam warung, tak makan. Rupanya ada something wrong. Rupanya. Baru tahu. Dapat laporan tu, tahu, macam ni. Saya nak cerita apa ni? Inilah benda-benda yang rosak kita. Setiap orang ni kena kenal bab ni. Setiap orang ni kena faham. Tak ada orang nak boleh betulkan diri kita ni melainkan nafsi-nafsi. Itu yang dia mahsyar tu, tera Nabi-Nabi dan Rasul Ulul Azmi tu, melainkan Nabi SAW, Nabi Muhammad seorang je. Dia kata ana laha. Hak lain dia kata apa? Nafsi. Apa maksud? Kita je yang boleh kenal diri kita, nafsu kita macam mana. Lepas tu kita besar tanggungjawab untuk kenal nafsu, untuk kenal diri kita macam mana. Kalau tidak ya, memang tak boleh nak islah. Best perkataan para ulama ni, para awliya ni. Baik. Jadi kalau siapa duk faham ada musuh yang lagi besar daripada nafsu lawamah dia, nafsu ammarah dia, bahkan nafsu mulhimah dia, tak dapat mutmainnah lagi. Kalau dia tak kenal lagi nafsu-nafsu dia, itulah musuh besar dia. Maksudnya dia belum kenal diri, belum kenal nafsu. Itu kaedah nak lawan nafsu ni apa? Saya sebut banyak kali dah. Allahumma paksa baca Quran, paksa zikir, paksa selawat. Memang nafsu tak suka. Kita boleh rasa nafsu tak suka tu. Dengar, kita boleh rasa nafsu tak suka. Pegangnya tasbih zikir kan. Nafsu kita dia nak liar. Pegang Quran. Nafsu lah, dia ngantuk dengan dak Quran. Buka je kitab nak telaah sikit. Tengok 5 minit dah hurai mata. Hurai mata. Tak nampak. Tu nafsu tu dia jadi tu. Buka yang set apa? Buka sejam dah. Senyum. Itu antara zaman kita lah ni. Itulah Dajjal yang paling dekat yang kita tu. Hatta Dajjal kali pun dengan kita macam mana? Nafsu kita betul, boleh kawal dia, boleh paksa dia untuk taat. Dajjal tak boleh kacau kita. Dajjal tak boleh kacau. Saya takut lagi Dajjal tu.
Kalau nafsu dah betul. Kalau nafsu tak betul, Dajjal tak payah kempen apa-apa, kita mengelepar, kita apa? Menggeletik, berlari, berkejar, menyembah, minta ke dia? Minta pertolongan ke dia? Ngai elok ayat tu. Fitnah memang fitnah, fitnah besar apa? Nafsu. Allah. Wal maqalatul khamisata asyarata an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi ta'ala dhaharal fasadu fil barri wal bahr qala ay Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu fi tafsiri dhalik, kata dia al barru huwa lisanu wal bahru huwa al qalbu fa iza fasada al lisanu bisabbi masalan bakat alaihi nufusu ail ashkhasu min bani adam wa iza fasadal qalbu birriya masalan bakat alaihi malaikatu. Baik. Perkataan ni kata dia maqalah yang ke-15 daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada firman Allah Taala. Terjemah ayat Quran tu macam mana? Ayat Quran ni tengok dalam kitab tu lah, sebelah tu tulis zaharal fasadu fil barri wal bahru wajib tafkhim maksudnya tu, wal bahru fil barri wal bahru qala. Jadi apa maksudnya? Zahirlah fasad di daratan dan di lautan. Kita faham sekali lalu macam mana lautan di darat dan di laut. Kita faham kalam hakiki mana darat bumi, laut di laut lah, di sungai, tasik, lombong. Di laut pun berlaku pencemaran, pelantar-pelantar minyak, berlaku kerosakan, macam tu kita hurai macam itulah zahir kerosakan, fasad di daratan dan di lautan. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk menafsirkan maksud bar dan bahru, kata dia daratan tu adalah lidah. Kata dia al-barru tu, darat tu lidah, dan lautan tu hati. Kata dia wal bahru huwal qalbu. Jadi apa maksudnya? Berlakulah kerosakan di mulut dan di hati. Jadi antara benda berlaku kerosakan kat kita apa? Ada penyakit zahir, batin. Tu daratan, lautan. Jadi darat, mulut, lidah, bahasa itulah. Mulut, lidah tu bahasa kita. Lautan, hati. Darat dengan laut mana besar? Laut. Maksiat hati besar lagi daripada maksiat mulut. Macam-macam tu kata orang yang macam ni memang faham dia bukan faham kalam zahir, dia punya fahaman ada kalam asrar, ada dilalah yang mereka boleh faham yang kita tak faham. Tu Quran ni mukjizat dia. Antara kita bicara bab mukjizat Quran dulu, apa dia? Orang yang ahli dalam bab batin dia akan faham Quran, yang ada specialize dia akan faham yang orang lain tak faham version tu, dia yang dapat. Ini Sayyidina Abu Bakar bagi special kat kita ni radhiyallahu ta'ala. Jadi masuk berlaku kerosakan di darat, di laut, apa dia? Berlakulah kerosakan di mulut dan kerosakan di hati. Jadi bab dosa hati satu, dosa mulut satu. Ya. Kemudian dia kata, maka apabila fasad lidah, kalau mulut rosak, contoh mulut rosak, memaki, menipu, gelak ketawa, lara, menangislah ke atasnya diri-diri. Kata dia, bakat alaihin nufus, nafsu akan menangis. Mulut kalau buat dosa tu, kata dia, nafsu akan menangis. Apa maksud kata nufus ni? Ay ashkhasu min bani Adam. Maksudnya peribadi, setiap diri dia akan menangis. Ni pun siapa ni kalau buat rosak boleh menangis ni?
orang yang memang ada hati, masih ada iman, kalau memang buat dosa, dia rasa apa yang dia buat tu salah dan berdosa, masih ada iman lagi dia dengan Allah Ta'ala, dia faham yang ni salah, yang ni menyalahi daripada perintah Allah Ta'ala, menyalahi daripada ajaran Nabi SAW, yang ni duk langgar titah perintah dia, mengabaikan perintah dia, langgar larangan dia. Kalau mulut dia buat kerosakan macam tu pun kalau atas istilah majazi, sebut mulut dengan mana anggota zahir, tangan, kaki, mata. Kalau buat jahat, hati yang masih ada iman ni, nafsu diri yang masih ada iman ni, dia akan menangis, dia akan mesti rasa salah lagi. Dan apabila fasad hati, kalau hati rosak hati dengan apa? Riak, ujub, sum'ah, cinta dunia, terhijab daripada memandang wujud Allah Ta'ala, memandang kamilnya Allah Ta'ala, memandang memiliknya Allah Ta'ala. Allah pemilik semua langit bumi, hatta diri kita, Allah pemilik. Hati ni tak boleh nak pandang itu, bahkan dia rosak. Tu dia bagi contoh riak. Menangislah malaikat atasnya. Pasal kalau kita buat jasad zahir, diri kita masih boleh menangis dan rasa bersalah, maksudnya peluang nak jadi baik masih ada. Tu perhati sikit. Satu ada lepas kita mengaji dah pun bab tu kan. Kalau kita buat jahat, kita sedar apa kita buat jahat dan kita nak jadi baik, macamlah ada iman lagi. Tapi siapa buat jahat, bahasa umum jahat lah. Siapa buat jahat, dia tak rasa dia buat jahat, bahkan dia berbangga-bangga dengan kejahatan, bahkan dia meremehkan benda jahat dia buat. Dosa besar pun dia tak rasa besar, bahkan dia rasa macam lalat duduk ke hidung boleh tepih. Hak ni malaikat nangis kat dia. Maksudnya hati keras gila. Matilah hati. Satu kalau buat maksiat dalam keadaan masih malu, masih rasa berdosa, sembunyi pada orang, tak buat terang-terangan, nampak orang yang kita segan, malu. Pula tu rasa pula bersalah, aku kena perbaiki diri. Maksudnya iman ada lagi. Kalau dia buat dosa, bangkang pula, tambah pula ada orang tegur, tak boleh tegur langsung, melenting, tak boleh diperbetulkan langsung. Hak tu malaikat di langit nangis tu. Pasal apa? Keras dah hati. Dengan maksiat yang ada, dia tak boleh nak rasa kesalahan diri. Ni kata-kata nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi banyak kita kena islah nafsu diri kita ni. Allahumma aslih sya'nana. Kemudian qila al-hikmatu fi anna lisan wahid tanbihun lil 'abdi fi annahu la yanbaghi an yatakallama illa fi ma yuhimmuhu wa fi khairin. Itu dulu. Dia masih nak hurai kepada lidah dan hati. Soalan kalau ada, kita baca ni makalah 14, 15. Ada soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.